Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahira Amira binti Zainal dari Option Bahasa Melayu 3. Jadi hari ini saya akan menceritakan tentang peranan dan pemikiran dua tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Baiklah, berikut merupakan antara tokoh yang memartabatkan bahasa Melayu. Yang pertama, Profesor Emeritus Dr. Abdullah Hassan, dan yang kedua adalah Profesor Wu Zongyu. Baiklah, berikut merupakan latar belakang Profesor Emeritus Dr. Abdullah Hassan. Tokoh tempatan ini dilahirkan di Teluk Anson, Perak pada tanggal 20 Mac 1942. Beliau memperoleh ijazah sarjana muda pada tahun 1967 dan ijazah sarjana pada tahun 1969 dalam jurusan Linguistik Bahasa Melayu daripada Universiti Malaya dan PhD dalam bidang Linguistik daripada University of Edinburgh, Scotland. Beliau juga merupakan bekas tenaga pengajar Universiti Sains Malaysia (USIM) pada tahun 1972 di unit pengajian bahasa dan diiktiraf menjadi Profesor Bahasa Melayu pada tahun 1980 sebelum akhirnya bersara pada tahun 1997. Beliau merupakan ahli seumur hidup Persatuan Penterjemah Malaysia iaitu PPM dan Persatuan Linguistik Malaysia PLM. Beliau juga merupakan sarjana yang kuat memperjuangkan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan demi menandaikan rakyat dan bagi mengekalkan nilai dan jati diri melalui himpunan memori bangsa yang dipindahkan hanya melalui bahasa peribumi. Baiklah, bergerak pula kepada peranan Dr. Abdullah Hassan ini. Yang pertama, beliau bergiat aktif dalam aktiviti persatuan-persatuan akademik dan bahasa serta badan-badan profesional. Antara persatuan tersebut termasuklah Persatuan Linguistik Malaysia dan Persatuan Penterjemah Malaysia. Bagi membalas usaha dan perjuangan beliau dalam bidang bahasa, beliau diangkat menjadi Presiden Persatuan Penterjemah Malaysia sejak tahun 1977 lagi hingga ke hari ini. Hal ini sekaligus mendorong kepada pembangunan akademik di negara kita. Yang kedua, beliau merupakan sarjana yang kuat memperjuangkan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan. Selaku Presiden dan ahli seumur hidup PPM dan PLM, Dr. Abdullah terus bergiat aktif dalam persidangan-persidangan penterjemahan antarabangsa. Sebagai contoh, persidangan penterjemahan antarabangsa yang ke-7 pada tahun 1999 sehinggalah persidangan yang terakhir iaitu persidangan yang ke-11. Pemikiran Dr. Abdullah Hassan. Yang pertama, beliau sering menegaskan akan betapa pentingnya bahasa Melayu yang perlu kita pelajari oleh setiap jiwa yang bergelar orang Melayu. Hal ini kerana beliau menunjukkan rasa kesal terhadap sikap orang Melayu yang tidak mengambil berat akan bahasa Melayu pada hari ini. Yang kedua, beliau turut berpandangan bahawa orang-orang Melayu perlulah mempelajari bahasanya sendiri iaitu bahasa Melayu untuk memperoleh kepandaian dan ilmu. Beliau turut berasa hairan dengan sikap orang Melayu yang masih tidak sedar akan beruntungnya mereka dilahirkan sebagai orang Melayu tetapi masih mengamalkan sikap sambil lewa terhadapnya. Bergerak pula kepada tokoh yang kedua iaitu Profesor Wu Zongyu. Berikut merupakan latar belakang Profesor Wu Zongyu. Beliau dilahirkan di Shanghai, China pada 9 Julai tahun 1939. Sekitar tahun 1956 hingga 1961, beliau melanjutkan pelajaran di The Peking University di Beijing, China selama 5 tahun dan mendalami bahasa Indonesia di sana. Pada tahun 1961, beliau ditugaskan untuk menubuhkan jurusan Bahasa Melayu di Beijing Foreign Studies University atau dikenali sebagai BFSU. Hal ini bertujuan untuk membezakan bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia. Sehingga hari ini, beliau menjadi pensyarah di BFSU dalam jurusan tersebut. Malahan, beliau turut mendapat gelaran Laksamana Cheng Ho kedua
kerana peranannya dalam mengeratkan jalinan dua tamadun besar iaitu Cina dan Melayu. Beliau mendapat penghargaan negara daripada Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sempena pelancaran Bulan Bahasa Kebangsaan pada tahun 2011 peringkat kebangsaan di Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM pada Oktober lepas. Hal ini bagi menghargai dan mengiktiraf tokoh bahasa dan pengajian Melayu dari luar rumpun dunia Melayu yang berjaya meningkatkan martabat bahasa dan persuratan Melayu di peringkat antarabangsa. Baiklah, antara peranan Profesor Wu Zongyu ini, yang pertama, beliau memainkan peranan dalam memperkenalkan bahasa Melayu kepada masyarakat antarabangsa kerana terlibat dalam pengajaran di luar negara atau dalam program pengajaran bahasa. Hal ini membantu meningkatkan kefahaman dan penghargaan terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa yang penting dalam dunia ASEAN dan sebagai bahasa dengan warisan sejarah dan budaya yang kaya. Yang kedua, beliau memperkenalkan kajian bahasa Melayu dalam kalangan penyelidik bahasa lain melalui penerbitan buku, artikel atau kajian yang merangkumi kajian linguistik bahasa Melayu selain memberi sumbangan dalam meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan bahasa Melayu dalam konteks dunia moden. Baiklah, antara peranan Profesor Wu Zongyu ini, yang pertama, beliau memainkan peranan dalam memperkenalkan bahasa Melayu kepada masyarakat antarabangsa kerana terlibat dalam pengajaran di luar negara atau dalam program pengajaran bahasa. Hal ini membantu meningkatkan kefahaman dan penghargaan terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa yang penting dalam dunia ASEAN dan sebagai bahasa dengan warisan sejarah dan budaya yang kaya. Yang kedua, beliau memperkenalkan kajian bahasa Melayu dalam kalangan penyelidik bahasa lain melalui penerbitan buku, artikel atau kajian yang merangkumi kajian linguistik bahasa Melayu selain memberi sumbangan dalam meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan bahasa Melayu dalam konteks dunia moden. Baiklah, berikut merupakan antara persamaan peranan antara Profesor Emeritus Dr. Abdullah Hassan dan juga Profesor Wu Zongyu. Yang pertama, persamaan dalam bidang penyelidikan dan penulisan, di mana kedua-dua tokoh ini bergiat aktif dalam penyelidikan serta penulisan bahasa, khususnya berkaitan bahasa. Hasil-hasil karya mereka menjadi rujukan para pelajar universiti sama ada di dalam maupun di luar negara yang mempelajari bidang bahasa Melayu. Yang kedua, pemodenan bahasa, di mana kedua-dua tokoh ini masih lagi terlibat dalam usaha ke arah pemodenan bahasa kebangsaan masing-masing. Perkara ini memperlihatkan bahasa Melayu menjadi lebih relevan dan bersesuaian dengan peredaran zaman masyarakat pada hari ini. Seterusnya pula ialah persamaan pemikiran Profesor Emeritus Dr. Abdullah Hassan dan juga Profesor Wu Zongyu. Yang pertama, kepentingan bahasa. Kedua-dua tokoh ini memperlihatkan ideologi yang sama di mana mereka sangat menegaskan akan pentingnya sesuatu bahasa itu dalam membentuk identiti negara dan juga jati diri rakyat dalam sesebuah negara. Mereka menganggap bahawa bahasa sebagai cerminan budaya. Pemikiran mereka menggambarkan bahawa bahasa tidak boleh dipelajari atau dihargai tanpa merujuk kepada konteks budaya dan sejarah yang melatar belakanginya. Yang kedua, mempromosikan kedudukan bahasa, di mana kedua-dua tokoh ini berusaha untuk memastikan bahawa bahasa mereka dipandang sebagai bahasa yang mempunyai nilai global. Mereka sedar bahawa dalam peredaran zaman ini, bahasa adalah alat utama dalam membina hubungan antarabangsa dan meningkatkan kerjasama budaya dan pendidikan tanpa mengeda status bangsa maupun juga agama. Seterusnya ialah perbezaan peranan
antara Profesor Emeritus Dr. Abdullah Hassan dan juga Profesor Wu Zhongyu. Yang pertama, bagi Profesor Emeritus Dr. Abdullah Hassan, beliau merupakan pakar dalam linguistik Melayu dan telah memberi sumbangan besar dalam kajian bahasa Melayu, terutamanya dalam aspek fonologi, morfologi, sintaksis, semantik serta teori-teori linguistik yang berkenaan dengan bahasa Melayu. Manakala bagi Profesor Wu Zhongyu pula, beliau merupakan pakar dalam linguistik Cina dan kajian bahasa Cina, terutamanya kepada struktur bahasa Cina, dialek-dialek Cina serta hubungan antara bahasa Cina dengan bahasa-bahasa lain, terutamanya dalam konteks linguistik komparatif. Yang kedua, Profesor Emeritus Dr. Abdullah Hassan ini turut memberikan sumbangan terhadap pemeliharaan dan pengukuhan identiti budaya Melayu melalui kajian bahasa. Hal ini termasuklah memperkenalkan nilai-nilai tradisional Melayu, termasuk dalam bidang kesusasteraan Melayu dan juga falsafah Melayu. Manakala bagi Profesor Wu Zhongyu pula, beliau mempertahankan dan memperkenalkan warisan budaya Cina melalui kajian bahasa. Beliau mengkaji bagaimana bahasa Cina dapat berkait dengan budaya Cina, tradisi dan juga sejarah negara tersebut. Dan yang terakhir ialah perbezaan pemikiran antara Profesor Emeritus Dr. Abdullah Hassan dan juga Profesor Wu Zhongyu. Bagi Profesor Emeritus Dr. Abdullah Hassan, beliau memberikan tumpuan kepada memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan serantau dengan pendekatan yang lebih mengarah kepada pembangunan teori linguistik dan pendidikan bahasa Melayu. Manakala bagi Profesor Wu Zhongyu, beliau lebih terlibat dalam pengantarabangsaan bahasa Cina dan juga linguistik perbandingan. Yang kedua, bagi Profesor Emeritus Dr. Abdullah Hassan, pemikiran beliau sangat terfokus kepada pengembangan bahasa Melayu, memartabatkannya sebagai bahasa kebangsaan Malaysia dan bahasa serantau dalam konteks ASEAN. Manakala bagi Profesor Wu Zhongyu, pendekatan beliau lebih kepada kajian bahasa secara akademik, termasuk dalam menganalisis struktur bahasa, kaedah pengajaran bahasa Cina kepada pelajar asing dan juga peranan bahasa dalam konteks global. Baiklah, kesimpulannya, memang tidak dapat dinafikan lagi bahawa tokoh-tokoh penggiat bahasa sangat menghargai dan sentiasa berusaha memartabatkan lagi bahasa Melayu ini. Sebagai rakyat Malaysia dan penutur natif bahasa Melayu, menjadi tanggungjawab kita untuk terus memartabatkan bahasa Melayu agar bahasa ini tidak ditelan zaman. Jikalau bukan kita, siapakah lagi yang sewajarnya? Sekian, terima kasih. Bye-bye.